Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk kelas RBT tahun 5. Jadi hari ini kita akan melihat mengenai cara penjagaan tanaman takungan. Baiklah, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 81. Cikgu akan baca dulu dialog yang telah diberikan. Taman mini edible boleh diubah suai pada bila-bila masa dengan menyusun semula sistem penanaman secara takungan. Betul, Aiman? Di kawasan rumah kamu pun, sistem penanaman secara takungan boleh dibuat. Pokok yang ditanam dalam sistem takungan perlu dijaga supaya hidup subur. Bagaimanakah cara penjagaannya? Kita boleh menggunakan baja yang sesuai untuk membekalkan nutrien pada pokok. Kita juga boleh menggunakan bahan organik untuk mengawal serangga perosak, cikgu. Baiklah, berdasarkan dialog tadi, ada dua cara penjagaan tanaman. Yang pertama, kita perlu melakukan pembajaan secara berkala. Secara berkala tu maknanya apabila perlu, kita kena membaja tanaman kita. Yang kedua, mengawal serangga perosak. Jika kamu dapati tanaman kamu tu ada serangga perosak, kamu perlu hapuskan serangga perosak supaya tanaman kamu dapat hidup dengan subur. Baiklah, mengapa kita kena baja pokok kita? Supaya dapat membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Biasanya tanaman ni diperlukan nutrien untuk dia hidup subur. Jadi ada dua jenis baja yang boleh digunakan, iaitu baja organik dan juga baja kimia. Baja organik ni dihasilkan daripada najis haiwan seperti ayam, kambing, lembu dan kuda. Dia ada baja tahi ayam, baja tahi lembu. Seterusnya ada juga baja kompos yang terhasil daripada perebutan kayu, daun kering dan sisa makanan. Kalau kat rumah tu kamu boleh kumpul daun-daun kering tu, kamu biar direput, kemudian kamu boleh tabur dekat tanaman kamu. Yang kedua ialah baja kimia. Baja kimia ni dihasilkan melalui tindak balas kimia. Biasanya baja kimia ni dia ada nutrien pada kadar tertentu. Dia dah tulis dekat situ, dia ada 90%, 80%. Contohnya seperti baja NPK berwarna hijau. Kamu boleh Google gambar contoh-contoh baja bahan kimia. Seterusnya kita akan lihat pula apakah itu haiwan perosak. Haiwan perosak ni ialah haiwan yang merosakkan tanaman kita. Ada banyak contoh. Nanti kita akan lihat satu persatu. Contoh yang pertama ialah ulat bulu, belalang, siput dan juga koya. Koya ni kalau kamu boleh perhatikan dekat batang pokok tu, dia ada serangga yang berwarna putih. Biasanya dia akan menyerang batang-batang pokok. Itu dinamakan koya. Seterusnya ialah afid. Afid ni dia menyerang bahagian daun dan juga batang. Kamu boleh lihat gambar tu, ada serangga yang berwarna hitam. Dia telah menyerang daun dan juga batang pokok. Contoh yang terakhir ialah kutu trip. Kutu trip menyerang bunga. Jadi apabila bunga kamu diserang oleh kutu, maka pokok kamu tidak akan berbuah. Itu kesan dia. Baiklah, jadi kita dah tahu mengenai serangga perosak. Jadi cara untuk mengawalnya pula, kita boleh gunakan larutan bawang putih dan cili, minyak semambu dan juga cuka kayu. Haiwan perosak ni dia tak suka bau-bau yang kuat. Jadi semburan ni dapat mengelakkan serangga perosak menyerang tanaman kita. Ada soalan uji minda dalam buku teks. Jika kamu diberi pilihan untuk mengawal serangga perosak, kamu akan gunakan bahan organik atau bahan kimia? Pada pendapat cikgu akan menggunakan bahan organik kerana lebih mesra alam dan juga mudah didapati. Contohnya macam bawang putih dan cili tu, dia mudah didapati sebabnya memang ada di rumah. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tutorial, sila jawab kuis yang diberikan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.